Kita beralih kepada topik jiran, hak anda dan hak jiran anda di sisi undang-undang bersama saya dengan Datuk Khairul Anwar Rahmat akan membincangkan isu ini. Tapi sebelum tu nak kita tanya juga, jiran ni siapa dekat sebelah rumah, dekat belakang rumah, depan, kanan, kiri, itu saja ke ataupun lebih daripada itu? Mungkin Datuk ucapkan selamat pagi dan boleh kita definisikan dulu untuk tidak membazir masa, jiran tu siapa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim Warina. Apa nama jiran ni? Kalau definisi undang kita kena takrifkan mengikut kes Donohue Stevenson. Dalam tu hakim sebut jiran ni sesiapa saja yang directly affected, yang secara langsung terkesan dengan tindakan kita. Sebelah rumah, sebelah dua rumah, sebelah tiga, empat dan seterusnya. Sesiapa saja yang terkesan apa yang kita buat, tindakan kita. Macam contohnya macam mana? Contohnya dalam Islam lebih jelas. Dalam Islam lebih jelas, jiran itu ditakrifkan sebagai mereka yang tinggal 40 pintu. Dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang. Ramai tu. Jadi itulah sebenarnya kalau apartmen dari bawah. Ya, kalau apartmen tu kalau ikutkan keseluruhan tu adalah jiran kita. Kalau kita buang sesuatu daripada atas, semua jiran kita akan dapat kesan. Okey, sekarang kita tahu itu definisi jiran, berbeza takrifan mungkin sivil dan juga syariah Islam ya. Okey, hak kita sebagai jiran ni sebenarnya apa? Kalau sekarang you tengok, ya Allah, Datuk memang jiran tak kenal dah tu. Kalau boleh tinggi-tinggi tak nak jiran tengok, jangan menyibuk katanya kan. Mungkin saya sempat tadi tengok celoteh luahan hati penonton MHI berkenaan dengan kerana jiran ni. Wadina, benar sekali, sebenarnya mereka tidak tahu. Ia adalah hak kita dan hak jiran kita untuk yang pertamanya mendapatkan ketenangan fikiran. Jadi tak boleh kalau kita tadi disebut, kalau kita pipe melempar, bakar sampah, menyebabkan asap, kacau ganggu seperti bising, itu semua adalah yang pertama. Itu adalah ketenangan fikiran, hak untuk mendapatkan ketenangan fikiran. Yang kedua, hak untuk mengelakkan dari malapetaka bencana. Maksudnya kalau jiran kita membela haiwan peliharaan yang berbahaya, bela ular ke, bela harimau ke, ia juga adalah sesuatu yang dilarang dalam undang-undang. Begitu juga hak untuk kita, yang ketiganya, kalau kita untuk mendapatkan bekalan-bekalan seperti bekalan air, bekalan elektrik. Ia berlaku di kampung dan juga di bandar. Di kampung sebagai contoh, kadang-kadang tu ada air terusan lalu sungai mengalir di belakang rumah. Jadi kalau kita tidak boleh menghalang air itu daripada mengalir ke rumah jiran kita, jadi itu adalah satu kesalahan. Begitu juga di setengah-setengah kawasan perumahan, kawasan pipe itu melalui depan rumah. Tapi oleh kerana dia ni nak kawal air dia daripada mendapatkan bil yang tinggi sebagainya, ataupun rumah itu dibiarkan disewa sebagainya, dia tutup air itu daripada lalu ataupun potong pipe. Itu juga sebenarnya menghalang hak seorang jiran untuk mendapatkan bekalan air. Begitu juga dengan elektrik. Seterusnya, hak untuk menggunakan kawasan persendirian kita. Sebagai contoh, Warina, di setengah-setengah tempat keadaan struktur tanahnya tidak berapa elok. Jadi kalau seorang jiran tetangga itu membeli satu lot dan satu lot yang lain, tapi tak mau tinggal, dia nak gunakan tanah tu je, nak ambil tanah, nak ambil pasir, nak jual, korek dan menyebabkan kawah. Jadi yang sebelah tadi tu menyebabkan ancaman bahaya kepada jiran tadi tu. Jadi itu menyebabkan jiran tadi itu berada dalam keadaan tidak selesa dan menyebabkan dia tidak dapat menggunakan. Ada macam tu juga ada dalam kes-kes yang nanti kita akan sebutkan. Kemudian seterusnya, hak untuk mendapatkan lalu lintas. Jadi berlaku juga, saya fikir, dalam keadaan masa kenduri itu dan kita pakai jalan depan tu. Benar. Untuk definisi kacau ganggu ni, ianya mestilah ada graviti yang tertentu. Mungkin dalam tempoh yang panjang. Tempoh yang panjang. Tapi kalau sehari, itu ada timbang rasa, kerana kenduri kendara sebagainya itu berlaku 1 atau 2 hari. Itu saya fikir tidak boleh dikenakan. Kecuali kalau dia setiap hari mengadakan kenduri. Tak boleh. Tapi kalau berterusan menghalang, letak pasu bunga, letak kon supaya menyusahkan orang lalu sebagainya, itu dikira kacau ganggu ya, Wadina. Kemudian baik, yang seterusnya, saya fikir sudah penonton juga mahu tahu.
apakah tindakan undang-undang yang boleh diambil. Dan nak juga tahu ramai ke yang ambil tindakan undang-undang dan macam ramai ke. Yang pertama, kita boleh mengambil tindakan dengan syarat tindakan kita itu munasabah. Sebagai contoh, kita tidak boleh oversensitif. Disebut tadi, kalau jiran kita membela ular atau buaya atau harimau, bahaya. Tapi kalau jiran kita membela kucing atau anjing, tapi kita oversensitif terhadap alahan, bulu sebagainya, ianya tidak boleh dianggap sebagai satu. Jadi tadi ada soalan penonton kata haiwan peliharaan dia suka hati masuk rumah. Mungkin dia bela kucing ke masuk rumah kita. Itu saya kata tadi, kalaulah haiwan itu tidak berbahaya, tapi kita sahaja yang oversensitif, ia tidak dianggap sebagai satu kacau ganggu atau nuisance. Okey, yang juga menjadi persoalan adalah apabila dia menyewa rumah kepada orang-orang asing, mungkinnya dah jumlahnya terlalu ramai, kotor. Jadi macam mana? Baik. Dia dalam hal ini Warina, pemilik rumah itu bertanggungjawab terhadap keadaan rumahnya. Kalau kotor dengan nyamuk, dengan keadaan bau, kita boleh ambil tindakan melalui dua. Satu, private nuisance dan juga public nuisance. Sebab tu kalau kita lihat majlis-majlis perbandaran, kalau ada nyamuk sebagainya, mereka mengambil tindakan. Kerana ia sebenarnya pihak berkuasa mengambil tindakan bagi pihak jiran-jiran. Jadi kita kena adukan kepada? Kita boleh adukan pada pihak berkuasa tempatan. Kalau keadaan rumah tu terbiar, berselera, berbau, sampah-sampah tidak dikutip, nyamuk sebagainya, kita boleh adu. Dan kita juga sebenarnya ada hak dari sisi undang-undang untuk memfailkan perintah sivil untuk melakukan sesuatu terhadap. Okey, ada soalan menarik Putri? Soalan ini sebab kita dalam situasi masyarakat majmuk yang tinggal dalam latar belakang yang berbeza, dan ini berkaitan dengan soalan pada Encik Muhammad Zahri bin Husin. Jiran saya berniaga di pasar dan juga bukan beragama Islam, dan beliau mencuci daging khinzir di depan rumah pada setiap awal pagi, dan air cucian tersebut mengalir ke bahagian depan rumah orang lain yang beragama Islam. Dalam situasi masyarakat majmuk seperti ini, untuk kita mengelak sebarang perkara sensitif yang berlaku yang tidak menyinggung perasaan sesiapa, apa mungkin jalan terbaik solusi kepada isu seperti ini yang melibatkan ialah agama ataupun latar belakang yang berbeza yang mungkin mendorong pada perkara api kemarahan yang lain? Kita elakkan. Cara terbaik untuk kes seperti ini, Datuk? Baik. Saya percaya tadi saya sebut kita ada dua jenis kacau ganggu, nuisance. Satu, kacau ganggu persendirian. Kedua, kacau ganggu umum. Dalam hal ini, sesiapa yang berniaga harus mengambil lesen daripada majlis perbandaran. Kerana majlis perbandaran yang akan menentukan sama ada perniagaan itu mempunyai unsur mengganggu, mengkacau ganggu jiran-jiran yang lain. Saya percaya kalau dalam hal ini, majlis perbandaran boleh mengambil tindakan kerana beroperasi tanpa mengambil kira sensitiviti agama. Kerana kita dalam masyarakat majmuk, Fitri, saya yakin sistem kita telah meletakkan keadilan itu di tempat yang sepatutnya. Tapi dalam hal ini saya percaya pengadu ataupun penonton itu boleh mengadukan kepada pihak berkuasa kerana ianya bukan berkaitan soal agama. Ianya berkaitan dengan keselesaan kita sebagai jiran. Ianya boleh diambil tindakan kedua-duanya. Sama ada kita boleh mengambil tindakan persendirian untuk menghalang. Keduanya kita boleh mengadukan pihak berkuasa, jadi pihak berkuasa yang mengambil. Datuk, kalau kita ambil tindakan persendirian, maka jiran tu tahulah kita yang membawa dia ke mahkamah, langsung tak bercakap dah lepas tu, Datuk. Sebab tu kita ada dilema. Untuk mengemukakan saman pemula. Kerana apabila kita mengemukakan saman pemula, besar kemungkinan kita akan mendapat perintah injangsi. Perintah injangsi itu maksudnya menghalang jiran itu daripada meneruskan tindakan yang kita tak suka tu. Dan sudah pastinya mereka akan tahu Warina lawan Fitri akan terpampang di mahkamah. Jadi Warina dan Fitri tidak akan berbaiklah samanya. Dan sebenarnya ianya ada pro dan kontra. Mungkin Warina melakukan itu demi kebaikan yang masa panjang. Salah seorang akan berpindah. Dalam hal ini salah seorang akan give up dan berpindah. Datuk, dua lagi soalan. Kamarul Alam Haji Taib katanya jiran bela anjing yang garang dan selalu menyalak jiran sebelah sehingga menakutkan. Pada siapa perlu diadukan untuk melindungi jiran yang ketakutan? Khasnya anak-anak. Soalan yang kedua, Syed Muhammad Syaful Nizam, ada keluarga jiran yang agak
kurang menyenangkan. Ada 3 buah kereta yang tak boleh disebutkan apa jenamanya, tapi yang sakit hati patutnya letak kenderaan itu di kawasan yang bertepatan lah, tapi sebabkan kenderaan yang banyak menyebabkan ada yang luar parking. Kalau siapa yang masuk dalam tu lalu mungkin lintas, hari ini yang kereta yang besar masuk dalam, jadi mengganggu lalu lintas yang Datuk sebutkan tadi. Jadi bagaimana nak selesaikan cara yang terbaik dua isu yang berbeza tentang anjing dan juga kereta ini? Bagus. Saya jawab dulu isu kereta. Disebut tadi antara hak utama kita sebagai jiran tetangga adalah hak untuk mendapatkan lalu lintas. Tidak boleh kita sebagai jiran menggunakan alasan ini depan rumah saya nak taruh 3-4 kereta pun tak boleh sukati. Kerana jalan itu adalah jalan umum. Kecuali kita tinggal dalam kawasan lot perumahan kita sendiri, ahli keluarga kita sendiri, kita buat jalan itu sendiri, itu kita punya hak nak buat apa pun. Dalam hal ini, Fitri, mereka pengadu ataupun penonton yang match up itu boleh mengadu kepada pihak berkuasa, menyertakan butir-butir dan mengadukan. Kalau boleh ambil gambar sebagainya untuk membuktikan. Ya. Yang kedua soal anjing tadi, saya sebut tadi, kalau kita membela haiwan peliharaan yang reasonable, yang munasabah, tetapi hanya jiran kita yang over sensitif, ianya tidak boleh diambil tindakan kerana ia adalah norma kehidupan. Bela kucing, bela arnab, bela ayam kampung, sebagainya. Tetapi adakah sebagai contoh ayam kampung yang berkokok setiap hari waktu subuh itu mengganggu? Sudah tentu tidak. Berbeza juga dengan anjing yang menyalak tanpa mendapat asuhan ataupun bimbingan daripada tuannya. Saya fikir dalam hal ini kalau terlalu mengganggu, boleh mengambil video, memanggil pihak berkuasa membuktikan bahawa anjing itu menyalak tanpa usul periksa. Sedangkan anjing itu harus dilatih hanya menyalak dan membuat bising pada kadar-kadar tertentu. Tak silap saya, haiwan-haiwan ni pun dia perlu lisens dan kawasan yang sesuai. Mungkin kita kena periksa lah sama ada jiran kita tu ada lisens ke tidak. Sebagainya. Okey, sekiranya anda juga ingin mengemukakan soalan, telefon pun boleh 18886636. Kemudian kan Datuk tadi ada banyak hal mengenai jiran buat pagar. Sebab kita duduk rumah teres. Masalah je bila jiran-jiran kita buat renovation. Jadi mungkin renovation tu tidak diikuti dengan kelulusan. Jadi buat suka hati dia, adakah ini salah, boleh kita laporkan. Macam mana kadang-kadang termasuk satu, ada undang-undang kecil Majlis Pemandangan Tempatan yang menyebut sebarang ubah suai atau renovation itu perlu mendapat kelulusan dan kebenaran pihak berkuasa. Ianya harus menepati spesifikasi yang tertentu dan juga had tempoh waktu yang tertentu. Sebagai contoh, mereka perlu meletak deposit. Sekiranya mereka melanggar sebarang terma, deposit boleh dirampas. Dalam hal ini, sebagai contoh, ubah suai hanya boleh dilakukan ketika waktu pejabat. Sebagai contoh, 9 hingga pukul 5. Selepas daripada itu, sekiranya membuat bising, masih lagi menukar bumbung, mengetuk paku, membuat sebagainya, ianya adalah satu kesalahan. Kerana anak-anak mau tidur, mau belajar, mengulang kaji pelajaran, ibu bapa mau berehat, sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia punya sampah sarap. Sampah sarap, kekotoran, habuk sebagainya harus dikawal. Perlu diadakan canvas sebagainya untuk menutup supaya habuk itu tidak menyebabkan bahaya kesihatan kepada jiran tetangga yang lain. Sebab itu kadang kita lihat di kawasan-kawasan perumahan dia ada tank yang besar tu yang untuk taruh sampah. Maknanya kalau tak ada tu dia tak dapat kelulusan itu. Boleh kita laporkan. Okey, ada pemanggil, Tuan Penerbit. Okey, ada soalan lagi, Fitri? Okey. Okey, ada. Ada ingat tak ada orang. Okey, hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Okey, saya daripada Kajang. Ya, saya. Ni nak tanya pasal sebab dekat rumah mak saya. Dia ada sebelah rumah dia tu ada orang, ada macam dia mengusaha bas polar. Okey. Lepas tu kadang-kadang dia ada bawa lori besar parking dekat rumah tu. Kemudian lori tu teruskan. Kan betapa besarnya lori tu kan, dia parking kat dia end lot tau rumah dia. Rumah dia end lot. Bila dia parking kat sebelah tu, bila kita nak pergi nak parking kat rumah kita pun susah. Rumah mak tu lah. Lagipun dekat depan rumah mak tu dia ada pasti tau.
budak-budak sekolah semua kat situ. So kadang bila pagi tu tengok kereta tu memang parking dekat situ lah. Bas kadang, lepas tu dengan lori besar dia, dengan lori kecil dia. Maknanya pernah bagi tahu dekat mak tak pernah tegur ke apa? Pernah tegur. Tapi dia macam tak tahu je. Okey. Lepas tu kat rumah dia tu kan ada macam kuil tau. East Indian kat situ. Jadi adakah ini berlaku secara berterusan sudah berapa tahun? Boleh saya tahu? Dah lama dah kat situ dah. Baik. Okey. Okey, terima kasih. Baik. Okey. Satu kacau ganggu atau nuisance itu dibahagikan antara persendirian dan umum. Tadi ada disebut penyokong Manchester buat bising, saya mengganggu. Itu sekali-sekala. Gravitinya rendah dan tak boleh tadi penyokong lawan nak saman hanya kerana sekali. Kecuali hari-hari Manchester main dan hari-hari Manchester menang. Sebagai contoh. Dalam hal ini, begitu juga. Kalau dah setiap hari lori itu diletakkan di tempat yang mengganggu lalu lintas, ianya telah menyebabkan hak itu diganggu dari dua aspek, Walina, aspek persendirian dan aspek umum. Pengadu tadi Puan Azina dari Kajang boleh mengadu kepada Majlis Perbandaran Hulu Langat atau Majlis Perbandaran Kajang untuk mereka mengambil tindakan. Yang kedua, boleh juga mengambil tindakan sivil sekiranya gravitinya itu tinggi, sudah melebihi tempoh, mungkin sudah berterusan selama bertahun-tahun. Itu perlu jumpa peguam lah. Perlu jumpa peguam. Okey, Datuk nak bagi contoh tak kes-kes yang pernah berlaku? Nak tahu lah. Saya pernah berhadapan dengan beberapa kes. Satu kes Wisma Puncak melawan Dr. O. Holland. Dalam kes ini defendant telah pun membuat ubah suai rumah dengan secara ekstensif, secara yang luar biasa. Dia korek rumah dia gali tanahnya, nak buat landscape yang luar biasa sebagainya, sehingga menyebabkan tanah jiran itu runtuh. Jadi dalam hal ini plaintiff telah memfailkan perintah injunction sudah pasti, dan juga untuk mendapatkan damages ataupun pampasan. Dan mahkamah telah membenarkan kes umpama ini, Walina, supaya defendant menambak semula tanah-tanah tadi itu yang dikeluarkan itu bagi memberi kestabilan kepada tanah jiran. Yang pertama. Yang kedua, membayar ganti rugi terhadap bahagian dapurnya yang runtuh. Yang pertama. Dalam kes kedua, ada kes Ho Siu Chang melawan On Kuat. Dalam kes ini, defendant telah pun meninggalkan rumahnya untuk jadikan rumah sewa. Tetapi selalu saja dia mendapat bil yang tinggi, bil air. Jadi dia bertindak memotong pipe air laluan ke jiran-jiran yang lain. Jadi jiran telah mengambil inisiatif saman kerana akibat dia selalu memotong, menghalang laluan pipe air itu. Jadi mereka mendapat pampasan, dan juga mahkamah mengarahkan defendant memasang semula pipe. Macam-macam kisah. Kalau nak ikutkan itu, antara dua contoh yang berlaku, tak termasuk lagi kes-kes yang seperti membela anak harimau. Ada juga membela anak harimau. Kan? Ada juga memasang pagar di laman rumah jiran. Jadi kalaulah seseorang tu buat ubah suai, tadi memang runtuh habis kan? Kalau timbul crack ke, boleh, benar sekali. Masih boleh juga, Apa sahaja tindakan jiran, tetangga yang menyebabkan kacau ganggu kepada harta benda kita, malapetaka kepada perkara kita, dan kita dapat membuktikan bahawa tindakannya itu menyebabkan crack, kita harus. Datuk, kalau kita tak guna saluran undang-undang dahulu lah, Datuk. Sebagai manusia lah, Datuk. Etikanya, Datuk, kalau nampak jiran kita buat sesuatu yang tak elok. Mungkin Datuk nak nasihat sikit lah sebelum kita pergi ke tindakan undang-undang ni. Apa dia? Etika kejiranan ini ataupun neighborhood principle ni dia ajar dalam seluruh agama, bahawa kita harus berbuat baik pada sesiapa saja, tanpa mengira bangsa agama. Agama Islam sebagai contoh menyebut
tidak sempurna iman seseorang itu sehingga kalau dia tidak mengasihi jirannya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Dan tak semestinya jiran itu jiran Muslim ya? Tak semestinya. Itu mengasihi, apatah lagi menyakiti, membuat bising, menghalang lalu lintas. Tak beriman itu Tidak sempurna iman. Tak sempurna iman. Yang kedua, janganlah kamu makan sekiranya kamu mengetahui, ini hadis Nabi bukan saya sebut dah. Janganlah kamu makan sekiranya kamu mengetahui jiran kamu dalam keadaan lapar. Itu hadis yang kedua. Maknanya betapa Nabi memberi titik berat kepada kita supaya menjaga kebajikan jiran. Ya, kalau dia lapar pun kita kena jaga, apatah lagi membela harimau. membela ular ataupun memasang TV dalam volume yang kuat, membakar asap, menyebabkan rumah jiran sebelah boleh terbakar sebagainya. Kedua. Yang penting sekali dalam Al-Quran surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya. Wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi. Maksud kata, hendaklah kamu buat baik kepada ibu bapa, ya. Wal masakin, orang miskin, wal yatama, anak-anak yatim, wal jaril. Jaril ni jiran. Jaril qarib maknanya jari yang dekat, dan wal jaril junubi, jiran yang jauh. Maksudnya yang lain-lain disebut ibu bapa, disebut orang miskin, disebut anak yatim. Jiran secara umum dalam ini disebut surah An-Nisa ayat 5, jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi dalam Quran juga sudah mengenal pasti bahawa keharmonian sebuah negara itu bergantung kepada sikap seorang jiran itu menghormati tetangganya yang lain. Datuk, saya nak menjelas sikit ya. Baik. Daripada rumusan kes nampaknya ramai yang berdepan dengan masalah rohani, di mana hasad dengki, mengendap dan sebagainya menimbulkan huru-hara kepada jiran. Jadi saya dapat terfikir mungkin di sebuah kawasan mungkin institusi kerohanian tidak begitu dihidupkan, jarang ke surau, jarang ke masjid, menyebabkan berlaku tidak kenal jiran, kurang interaksi, sedikit aja masalah dah pun kita melata, menyebabkan keharmonian tu tak dapat dicapai. Bayangkan dalam institusi yang kecil kejiranan pun kita tak mampu membentuk masyarakat yang penyayang, apatah lagi untuk kita membesarkan situasi yang lebih hebat lagi. Jadi bagaimana kita dapat selain daripada tindakan undang-undang yang mungkin menjadi tindakan terakhir yang akan mendatangkan implikasi yang mungkin tidak baik, selepas disaman mungkin akan berbasang muka dan sebagainya, mungkin kita nak memperkasakan akar kepada permasalahan yang sering wujud ini, Datuk. Saya setuju sangat dengan Fitri bahawa kebanyakan masalah yang wujud di dunia ini, apatah lagi dalam dunia perundangan juga, adalah disebabkan oleh kerohanian kita yang tidak mantap. Dalam hal ini saya percaya kita punya kejiranan kita harus dibangunkan dengan sifat-sifat kerohanian. Aktiviti-aktiviti keagamaan harus ditingkatkan. Kerana aktiviti keagamaan di surau, solat berjemaah, bacaan Yasin, kenduri kendara, ceramah agama itu boleh membangkitkan kerohanian, sudah pasti. Ya. Keduanya, apabila perkara ini berlaku, saya ingat penganut-penganut agama lain juga ada kaedah tersendiri untuk bagaimana mereka menghormati jiran tetangga. Jadi saya setuju sekali ya kesimpulan yang Fitri buat tadi. Jawatan kuasa penduduk sebagai contoh mesti mengambil inisiatif untuk membuat ceramah-ceramah agama sebagai contoh, memanggil jiran, memanggil penceramah yang baik dan secara umumnya menyentuh soal hak dan tanggungjawab jiran. Datuk, kita seorang pemanggil. Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di situ? Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa tu? Nur Aswan sini. Okey, tolong tutup TV dulu boleh tak? Dia berdengung kalau buka TV tu. Okey, silakan soalan dia. Okey, saya nak bertanya pasal jiran kita ni lah. Kadang dah menjadi satu trend zaman sekarang ni lah. Kita dah berbaik dengan jiran. Kadang jiran sebelah kita ni membuat bising, kita tegur dengan cara bersopan lah. Ya, saya. Tapi apabila kita dah tegur dia, dia anggap cara teguran kita ni salah. Contohnya macam mana tu? Contohnya macam saya ni pun tinggal di Semenanjung. Saya berbalik ke Sabah lah, bercuti kan. Saya di rumah flat bercampur lah, berbilang bangsa India, Cina apa semua. Ya, saya. Tapi kadang diorang kalau buat bising, jadi saya ni datang lah membagi tahu ini dah malam kan. Janganlah buat bising apa semua, kita nak berehat sebab kita penat bekerja. Ya, saya. Lepas tu? Tapi cara kita menegur tu salah tanggapan lah. Jadi saya nak bertanya dengan Datuk lah macam mana kan. Kita dah buat baik, dah tegur cara bersopan apa semua, diorang tak boleh nak terima.
Okay. Kita nak ambil tinggalkan saman tu, itu apa kata orang dah menjadi trend orang zaman sekarang lah. Sikit-sikit nak saman, sikit-sikit nak saman. Tak ada cara lain ni. Okey, terima kasih. Raswai. Terima kasih dari Sabah tadi tadi. Kadang-kadang saya keliru juga ni. Saya di sini sebagai peguam atau sebagai perunding kejiranan. Sebenarnya kalau saya duduk tadi, kita menyertakan hak, tanggungjawab seorang jiran, saya menyediakan remedi ataupun kaedah kita nak melakukan. Tapi jauh di sudut hati saya setuju ya dengan saudara dari Sabah tadi, Encik Noor tadi, bahawa sebenarnya perkara ini tidak boleh diselesaikan semata-mata melalui jalan mahkamah, jalan perundangan. Kerana yang lebih penting adalah sifat toleransi dan juga timbang rasa. Saya percaya dalam hal ini kita kena menegur secara hikmah. Ada juga berlaku jiran tu buat kesilapan, tetapi ditegur dengan cara tidak bijaksana. Sedangkan kita mempunyai kaedah. Bijaksana kita mungkin boleh menggunakan kiasan, ungkapan-ungkapan yang sedap, ataupun kita menggunakan anak kita yang saya pernah alami untuk menegur anak supaya bapanya itu memperlahankan bunyi bising kerana dia nak belajar. Jadi anak-anak sesama anak-anak ini dia lebih lunak lagi teguran itu sebagainya. Begitu juga dengan kaum wanita dan kaum bapa, kalau nak bertegur itu ataupun nak menegur satu kesilapan itu dilakukan secara yang halus, yang lembut. Saya percaya jiran yang ada sensitivity yang masa dia akan terima, ya Warina, kalau kita dapat tegur dengan cara yang bijaksana, insya-Allah. Okey, rasanya banyak yang dah kita bincangkan. Ada apa-apa lagi Datuk nak tambah, Datuk? Itulah secara kesimpulannya, saya fikir sekali lagi hak dan tanggungjawab jiran ini adalah satu hak yang termaktub dalam undang-undang yang juga tersimpul erat dalam undang-undang syariah. Jadi kita tidak boleh mengambil hak jiran kita sesuka hati, tidak boleh mengacau ganggu kerana ianya menyebabkan kita boleh dikenakan tindakan sivil, dan juga yang lebih teruk lagi, yang lebih azab lagi, kita mungkin akan dihadapkan ke mahkamah pengadilan di akhirat nanti. Mengapa kita mengambil hak jiran kita tanpa sebab yang munasabah. Sebagaimana kita ada. Datuk, izinkan saya mencelah tentang jiran yang tidak dikenali. Bayangkan ada rumah tapi orang yang tidak ada, menyebabkan dia hanya meninggalkan sisa-sisa sama ada sisa tu menjadi pusat maksiat ke. Seperti mana Aida Ansar, jiran buat renovation rumah tapi terbengkalai sampai sekarang rumah itu tak siap-siap, potensi binatang berbisa dan nyamuk. Jadi macam manakah tindakannya? Jiran yang ada rumah tapi tak ada penghuninya, dan penghuni pun penghuni sekali-sekala, mungkin Mat Gian datang melepaskan keinginan di rumah berkenaan, mungkin jadi persinggahan kepada pasangan berbulan madu secara terlarang, yang menyebabkan jiran sebelah ni turut menerima tempiasnya. Apa mungkin solusi terbaik untuk isu ini? Saya ingat itu soalan tu dia boleh juga menyimpulkan semua persoalan kita hari ini, bagaimana tanggungjawab seorang jiran itu tidak terhenti walaupun dia tidak tinggal di situ. Marina, ya. Kerana apabila dia memiliki premis itu, dia bertanggungjawab untuk memastikan jiran tetangga yang lain hidup dalam keadaan aman, tenteram dan ketenangan fikiran. Tapi Datuk, kalau duit dah habis, bajet dah habis, rumah tak siap. Kalau perkara yang begitu berlaku, apa yang kita buat? PBT. Pihak berkuasa tempatan harus mengambil tindakan. Ya, kalau dari segi penguatkuasaan harus selalu menghantar penguatkuasa untuk membersihkan anasir-anasir yang jahat. Dari segi kebersihan boleh menghantar Jabatan Kesihatan sebagainya, menyambut nyamuk, memotong rumput sebagainya. Jadi sebagai jiran jangan biarkan, saya seru, jangan biarkan hidup anda tertekan kerana jiran anda yang menekan. Jadi gunakan saluran undang-undang, suarakan keadilan, suarakan hak anda, insya-Allah. Okey, terima kasih ucapkan kepada Datuk Khairul Anwar Rahmat. Panjang kita bicara mengenai jiran membuatkan saya terfikir balik sikap saya sebagai seorang jiran. Kita cakap hak kita, tapi hak jiran kita juga perlu kita ingat selalu. Okey, terima kasih. Sebentar sahaja lagi si cantik manis sudah berada bersama dengan kita di hadapan sana, bersama dengan Fitri dan juga Nazrah, juga Fauzana selaku penerbit program. Antara program yang juga saya minati Al-Hidayah. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini.